Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Syamimi Adiana binti Muhammad Niwandi akan membentangkan tugasan 2 PSVK 3083. Baiklah, seperti dapat dilihat, ini adalah isi kandungan saya yang akan saya bentangkan pada hari inilah. Okey, yang pertama penghargaan. Seterusnya soalan yang akan kita bincangkan untuk tugasan 2 ini, dan penyelesaian, kita akan pergi kepada isu dan penyelesaian kepada isu serta rujukan lah. Okay, dilihat di tepi ini adalah senarai isi kandungan saya. Baiklah, kita pergi pada isi kandungan terlebih dahulu. Baiklah, saya ingin beri penghargaan kepada pensyarah saya sendiri, Tuan Haji Saleh, Puan Rashiha dan Dr. Nurjiliana kerana membantu saya menyelesaikan tugasan-tugasan PSVK 3083 dan tugasan PSV untuk tugasan 2 ni lah. Okey, baiklah. Dan orang-orang yang secara langsung dan tidak langsung lah dalam pembuatan tugasan 2 PSVK 3083 ini. Baiklah, seterusnya kita pergi pada soalan. Apa yang soalan nak untuk tugasan 2 kali ini? Baiklah, kali ini soalan tugasan 2 pembentangan yang di mana berdasarkan satu isu yang terdapat dalam pengajaran pendidikan seni visual, dikehendaki mengulas bagaimana menyelesaikan isu ini dengan menggunakan teori pengajaran dan pembelajaran secara di bawah ni lah, teori behaviorism, kognitif, humanis, psychoanalytic dan constructivism. Dengan isu yang berbangkit itu, macam mana saya selesaikan masalah dengan menggunakan teori-teori yang ada inilah. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada isu apa yang berbangkit ketika pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual ya. Baiklah, isunya adalah, isu dalam pengajaran ni, isunya adalah, isu dia, pelajar tidak berminat dengan mata pelajaran pendidikan seni visual. Baiklah, apabila pelajar tidak berminat dengan sesebuah mata pelajaran yang diajar oleh guru, ia memberi kesan negatif kepada pelajar itu sendiri semasa peperiksaan yang bakal dihadapi dan juga memberi kesan kepada dia sendiri untuk keputusan pelajar di masa yang akan datang. Baiklah, antara kesan negatif tersebut adalah menyebabkan pelajar ponteng dari kelas. Kesan negatif yang lain adalah pelajar boleh ponteng kelas sebab dia orang tak minat kan. Jadi dia orang akan ponteng kelas itu sendiri. Di mana menurut Ismail 1992 menyatakan bahawa masalah ponteng menyebabkan pelajar ketinggalan jauh dengan dalam pembelajaran lah. Okay, di mana sebab dia orang sendiri tidak minat, jadi dia orang akan ponteng lah dengan cara yang lain kan, sebab dia orang tidak minat dengan pembelajaran pendidikan seni visual ni. Baiklah, menurut data yang telah saya cari di laman internet Google Scholar, di mana data Abu Hassan dan Muhammad Izzat 2018, di mana membuat tinjauan masalah guru di pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual. Itu adalah link yang saya sertakan tepi ni, di mana masalah yang dihadapi guru pendidikan seni visual pada poin 4.3 dapat dilihat pada bawah ni jadual row ketiga, di mana murid ataupun pelajar tidak meminati pendidikan seni visual. Dapat di situ bilangan hampir separuh, iaitu 102, di mana peratusan hampir separuh pelajar tidak meminati pendidikan seni visual, iaitu dapat dilihat di sini 41.8%. Itu adalah satu peratusan yang tinggi untuk pelajar yang tidak meminati pendidikan seni visual. Baiklah, jadi itu adalah masalah yang dihadapi ataupun isu yang dikukuhkan dengan data yang telah saya kumpulkan ini, ada melalui tinjauan Muhammad Izzat ni. Kita tengok kepada huraian di mana cara PDPC yang kurang baik menyebabkan pelajar kurang tertarik dengan subjek yang diajarkan oleh guru. Sebab guru hanya dominan dalam pengajaran ni. So, apabila PDPC yang tidak baik dilakukan ataupun diaplikasikan oleh guru, dia orang sendiri tidak akan minat lah dengan pengajaran ni kan, dan pembelajaran untuk pendidikan seni visual. Jika hal ini terus berlaku, seperti kita tahu tadi, tindakan negatif ponteng sekolah bakal berlaku lah. Maknanya akan terjadilah kan, di mana pelajar ponteng kelas sebab dia orang tidak minat kan. Kerana tambahan pula, apabila guru mengetahui mereka ponteng kelas, bila dia orang, cikgu tahu dia orang ponteng kelas, guru terus menerus memarahi mereka sehingga mereka tidak mahu menghadiri diri ke sekolah. Bukan kelas kita je, dia tidak menghadiri sekolah, ponteng sekolah terus kan, sebab dia orang tidak minat subjek kita. Jadi itu adalah salah satu negatif ataupun kesan yang besar lah, kesan negatif yang besar lah. Hal ini mencetuskan kebimbangan di mana kemerosotan peratusan pelajar akan berlaku
dari semasa ke semasa. Sebab dia akan merosotlah sebab dia orang tak masuk kelas. Dia orang tak minat dan tidak masuk kelas. Itu adalah perkara yang besar ya untuk dia orang terus, maknanya dia orang punya peperiksaan ataupun penilaian untuk pendidikan seni visual ini akan merosotlah. Jadi bagaimana? Baiklah, jadi kita akan masuk bagaimana isu ini dapat ditangani dengan mengaplikasikan teori pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, teori yang saya aplikasikan adalah teori pembelajaran konstruktivism. Dapat dari sini teori konstruktivism adalah antara teori yang terbaiklah untuk menyelesaikan masalah isu ini. Kita pergi dulu. Apa itu teori konstruktivism ini? Baiklah. Teori ini adalah berkaitan dengan pengajaran yang berdasarkan kepada penyelidikan dan pengalaman pelajar itu sendiri. Baiklah, pembelajaran terbina daripada hasil pencantuman maklumat dengan pengetahuan sedia ada. Di mana proses pembelajaran di bawah teori ini juga menggalakkan pelajar berkomunikasi dengan bahan untuk mendapatkan jawapan. Maknanya di sini pelajar dominan, maknanya pelajar sendiri yang menguasai pengajaran dan pembelajaran ini. Okey. Di mana murid diberi peluang meneroka sepuas-puasnya dan mendapatkan jawapan serta kesimpulan sendiri. Okey, dapat tak kaitan teori konstruktivism ini dengan masalah yang dihadapi, di mana masalah yang dihadapi pelajar tidak minat. Jadi apabila pelajar sendiri yang meneroka sepuas-puasnya untuk mendapat jawapan, meneroka sendiri cara diorang ingin belajar, dengan itu diorang sendiri akan minatlah dengan pengajaran dan pengajaran pendidikan seni visual ni. Betul tak? Sebab bila diorang sendiri yang menguasai ataupun diorang sendiri yang menemui cara untuk diorang belajar, ni secara tidak langsung akan stimulate diorang punya minat untuk pendidikan seni visual ini. Baiklah, kita akan mengukuhkan lagi dengan prinsip pembelajaran konstruktivism yang dapat menyelesaikan isu pelajar tidak minat pendidikan seni visual ini. Okey, ini adalah prinsip-prinsip yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi lah. Di mana proses pembelajaran yang berlaku adalah proses sesuatu aktiviti yang aktif yang dapat menarik minat pelajar itu sendiri. Sebab dia orang aktif, jadi dia akan menarik minat pelajar itu sendiri lah menggunakan teori konstruktivism ni lah. Di mana semasa proses pembelajaran berlaku, ianya melibatkan aktiviti sosial dan perkembangan bahasa sesama murid. Maknanya contohnya seperti kaedah kumpulan. Kaedah kumpulan dalam pendidikan seni visual, mana dengan cara ini dapat mengelakkan kebosanan dan menambah minat mereka dalam subjek pendidikan seni visual. Sebab diorang interact antara satu sama lain. Jadi diorang akan tidak bosan lah, sebab diorang boleh bercakap, diorang boleh bertukar-tukar pengalaman, diorang bertukar-tukar maklumat kan. Di mana murid akan belajar dan mendapat sesuatu input yang baru semasa proses belajar dilangsungkan. Sebab diorang secara secara berkumpulan diorang dengan diri diorang sendiri, maknanya bahasa diorang pun bahasa diorang sendiri lah. Seperti contoh kita dengan diorang kan lain generasinya, so bila mereka interact sesama mereka, maklumat dan pengalaman dapat ditukar, maknanya dapat input baru lah kan. So diorang akan minat dengan pengajaran pembelajaran dan PDP untuk PSV ni lah. Okey, di mana aktiviti yang dijalankan melibatkan perkembangan minda, pergerakan fizikal dan pengetahuan sedia ada murid itu sendiri. Di mana pelibatan murid secara fizikal akan membuatkan mereka tertarik dengan pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual ni. Okey, sebagai contoh lawatan ke galeri-galeri seni. Jadi diorang akan stimulate untuk minat diorang untuk menghasilkan karya lah. Dia melihat, oh cantiknya kan, sebab kita sebagai fitrah manusia memang suka lihat benda yang cantik kan. Jadi diorang boleh lihat perkara-perkara galeri yang cantik ni kan. Ni sendiri akan stimulate lah diorang punya minat untuk pendidikan seni visual ni. Baiklah. Okey, guru dalam prinsip seterusnya, guru hanyalah sebagai facilitator dalam proses aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan lah. Maknanya guru hanyalah sebagai facilitator dan pelajar adalah dominan di sini. Dengan pengetahuan dan idea setiap murid akan diguna pakai dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini. Yes, setuju. Okey, itu sahaja adalah untuk tugasan 2 pembentangan ini. Inilah rujukan saya. Sekian. Terima kasih.